bawah sekali bukannya district officer, yang bawah sekali dah penghulu. Jadi atas raja, bawah sekali penghulu, tengah-tengah Eropah. Itu dia struktur zaman kolonial itu yang akhirnya memperkenalkan apa yang kita anggap sebagai pasca kolonial sekarang, iaitu sistem demokrasi yang kita amalkan. Jadi penting pergerakan idea dan amalan ini. Ini yang saya nak perkenalkan dalam konteks menggunakan 3 kategori sejarah ini, pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial ini, kerana kita nak melihat pergerakan idea dan amalan. Sama ada maksud etika, sama ada maksud peradaban. Jadi pergerakan ini berlaku kerana apa? Kerana apabila kerajaan ataupun pemerintah kolonial datang, dia tidak menjajah ekonomi dan politik dulu. Apa yang dijajah adalah ruang epistemologi kita, iaitu ruang pemikiran kita, ruang cara kita mengkategorikan macam-macam di sekitar kita. Dulu mana ada durian ni nama Latin, dulu Zabitinus namanya dalam bahasa Latin, tapi ada. Nenek saya tak tahu dia dulu Zabitinus ni. Orang sastra orang ramai tak tahu. Jadi maksud saya, ini sistem ilmu yang tak ada dalam hikayat, tak ada dalam hikayat hangpa, tak ada. Dia makan durian, dia tak kata dia makan Zabitinus, tak ada. Maksud saya begitu. Itu kita kena kenal dan pasti. Itu sebabnya pengkategorian ini dari segi sejarah, itu pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial sangat penting, kerana ia memberikan kita satu guide lah, satu framework untuk bergerak dari segi pemikiran kita, dari segi penyampaian kita, dan dari segi kita mengekstrak data, membaca dan meringkaskan dari segala apa yang kita baca. Ini memudahkan kita untuk memahami untuk diri kita sendiri sebagai guru, dan juga untuk menyampaikan kepada mahasiswa yang menjadi murid atau pelajar. Itu tujuan saya ini. Sebahagian daripada apa yang saya sampaikan ini adalah kandungan khusus ilmunya, kononnya, tetapi yang lebih penting adalah pedagoginya. Itu teknik menyampaikan bahan ini kepada orang yang kita akan jadi audiens kita, kepada pelajar. Itu sebabnya saya gembira bila diberi peluang untuk berbincang dan bertemu dengan saudari melalui Zoom ini, walaupun saya lebih suka tak ada dalam dewan kan. Tapi kata saya kalau dalam dewan pun saya tak nampak siapa lelap, tapi dalam ni saya nampak siapa yang lelap, siapa yang dah ngantuk. Jadi itulah kelebihan melalui Zoom ni kan. Tapi pada saya yang penting sekarang ini adalah memahami dan menguasai konsep-konsep asas dan juga idea asas untuk menjalankan kursus ini. Sudah ada apa kandungannya, tetapi sebelum kita berbincang tentang kandungannya selanjutnya oleh rakan-rakan saya yang lain, kita mesti tahu di mana ianya bertambah, bagaimana ianya bergerak. Jadi kalau kata orang sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan, inilah dia pangkal jalannya. Balik sini, balik tengok. Yang pertama tadi saya bincangkan tentang apa itu makna peradaban, apa makna etika. Dalam konteks kita ini semua sudah mendahului perkataan etika. Sebelum kita kenal perkataan etika, apa buktinya dalam hikayat pun tak ada. Tapi ada istiadat, ada resaf, menghadap raja, dan macam-macam lagi lah kita ada. Jadi ini hard evidence. It's not just theorization. It's not just pemikiran-pemikiran pemikiran palsu yang saya tidak nak ajarkan. I'm not here to promote false idea. Tapi kita terikat dengan sejarah, dan sendiri boleh cek sendirilah. Ini perkara biasa, cuma nak cari teks Melayu dalam Google ni susah sikit lah. Tadi kadang-kadang kena access tu, kena bayar kan. So you may have time sebelum jadi tak? Jadi begitu juga pasca kolonial. Bila kita bergerak dengan pra-kolonial yang mengasaskan kepada istilah absolutis, itu yang senang sekali, pemerintahan absolutis yang mutlak kepada pemerintahan yang terpisah-pisah kuasa. Tak oleh kolonialisme, tapi dalam bentuk hierarki, iaitu raja dan adat istiadat. Pemerintahan, ekonomi, politik, pentadbiran dijaga oleh penjajah, dan di bawahnya yang melaksanakan ialah hulu-hulu dan ketua kampung. Jadi
Kita nampak kan bagaimana zaman kolonial itu perubahan yang sangat besar dari segi pemikiran Eropah menjalankan pemerintahan. Jadi selepas kolonialisme, bila kita dapat kemerdekaan, bila saya gunakan istilah pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial ni, bukan hanya di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, di Filipina, tak kira siapa dia punya penjajah, tapi idea penjajah-penjajah tersebut jelas pada saya dalam kajian saya, boleh saya katakan sebagai colonial knowledge. Nanti you google colonial knowledge, banyak buku dia, cuma kita tak diajar. Saya minta maaf lah pada rakan-rakan saya yang berlulusan sejarah dan juga mengajar sejarah, bahawa saya merasa kecewa sebagai seorang ahli antropologi bila mula-mula mengkaji mengenai Indonesia ni, mengingatkan kolonialisme ini satu proses biasa saja ya, yang kita lalui dan mungkin mendatangkan kebaikan, sekali-sekali keburukan, tetapi ia lebih sistemik lagi, lebih mendalam, lebih tersusun, lebih halus daripada apa yang saya sangkakan. Jadi itu yang membawa saya memahami ilmu kolonial sebagai ilmu yang menjadi dasar merubah cara kita berfikir, kategori-kategori kita seperti yang saya katakan tadi, kita ubah seperti dari segi flora fauna, semua ada nama lagi. Pijak je bumi itu, itu pijak ada nama lagi. Terpegang pokok ada nama lagi. Minum air ada nama lagi dia. Kita tidak boleh lari daripada ilmu itulah disusun pentadbiran, pemerintahan, maklumat, penyebaran maklumat hal dan sebagainya. Di zaman pasca kolonial, apa yang berlaku ialah dia etika dan itu berubah sesuai dengan keperluan semasa. Saya katakan tadi, sejarah menentukan kesesuaian dan keperluan sesuatu idea dan amalan itu. Jadi etika itu diperkenalkan apabila undang-undang kolonial diperkenalkan, iaitu undang-undang yang diperkenalkan adalah undang-undang tanah. Di mana kita nak buat rumah, di mana tanah. Jadi sangat penting sekali dilakukan kalau kena buat survey. Survey itu ada dua jenis, satu survey yang menggunakan batu menentukan mana sepadan. Bayangkan seluruh negara kita ini sudah disurvey. Jadi mana yang saudara, bapak saudara, apa yang kerja survey, tu fahamlah maksudnya. Kalau askar pergi ke laut, tentera laut berbulan-bulan, 3 bulan, orang survey yang masuk hutan 3 bulan, tampak je letak itu. Iaitu nak meletakkan batu tu. Jadi sekarang ni, kalau batu tu ada microchip dalam tiap batu, bercahaya seluruh Malaysia ni dengan batu-batu itu. Dengan chip yang terdekat pada batu-batu. Kat belakang rumah kita, kat depan rumah kita, pergi balik kampung macam tu juga. Tapi kita boleh nampak chip itu ada rapat dan ada yang jarang mengikut saiz tanah. Jadi kalau you boleh bayangkan bagaimana pentingnya survey ni. Jangan dimomok-momokkan orang kerja survey ni, oh lagi bagus kerja korporat daripada kerja survey. Kalau saya nak galakkan orang yang sombong tu, pergi cabut batu tu kat belakang rumah dia, boleh tahu. Tak tahu mana sepadan, tak tahu mana dia punya. Jadi ini penting. Sekecil-kecil ilmu kolonial tu begitu besar impaknya. Itu sebabnya ilmu kolonial tu you kena baca lah. Apa dia dari segi sejarah tu. Museum, you pergi museum kan? Museum ni adalah penjelmaan Garden of Eden di dunia Eropah. Kalau kita mengenal Christianity, kita tahu itu konsep Garden of Eden. Jadi Garden of Eden ni kepada kolonial, Garden of Eden iaitu Botanical Garden Singapore. You pernah pergi Botanical Garden? Kalau di Kuala Lumpur Museum ada galeri seni. So ini semua adalah exhibition, pertunjukan, mempamerkan manusia sama ada dari segi flora faunanya ataupun kehidupannya. Jadi saya anggap ini ilmu yang pada zaman hantuan tu tak ada museum ni. Dia tak ada waktu, dia tak termasuk dalam fikiran bahawa aku ini adalah sebahagian daripada sejarah, maka aku simpan topi aku ni dalam museum. Tak ada. Dia tak ada tu. Kerana konsep museum tu tak ada. Konsep Garden of Eden tu tak ada. Tetapi dalam konteks Eropah, Garden of Eden sangat penting.
Malah ada tempat dalam dunia yang namanya Eden, iaitu di Timur Tengah. Dan di situlah yang dikatakan Garden Eden itu dalam persepsi mereka, di mana turunnya agama Kristian, turunnya macam-macam adat istiadat dan adab Macam ni baru dari seronok kan segi ada. Seronok kita. Eropah. Jadi Tinggal je pun. istilah etika itu dikenalkan semasa kolonialisme sesuai dengan undang-undang dan peraturan sebagai panduan kepada mereka berunding, berfikir, mengambil keputusan. Itu etika. Jadi maknanya ada perkataan lain dengan etika itu yang harus kita sebut, iaitu integriti, yang kita jarang sebut. Bila kita kata orang etika itu maknanya ada prinsip integriti yang dipegangnya untuk bertindak. Ya. Jadi etika dan integriti itu adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan. Cuma pada dalam kursus ini kita harus meletakkan itu dalam salah satu kuliah itu mengenai integriti. Kerana itu dia akhirnya ujian kepada pelaksanaan etika itu ialah kemampuan kita menguasai dan melakukannya, dan akan boleh diukur para integriti kita, kemampuan kita mempertahankan etika. Pada saya itu maksud integriti, mempertahankan etika, kemampuan kita mempertahankan etika ataupun petanda-petanda baik yang harus kita ikut. Boleh tak kita ikut? Kalau kita berniaga, boleh tak kita jual orang ni lain harga, orang tu lain harga, bila naik sikit PTP lain harga, bila hantar dengan Grab lain harga. Jadi pada saya perubahan harga ni business, kerana sesuai dengan keperluan pasaran. Tetapi ada juga penipuan, benda yang semestinya jadi RM1 kan. So jadi ini tak dapat kita tentukan, ya. Ini yang dikatakan integriti itu. Bagaimana etika itu dapat dikawal dan ditentukan pelaksanaannya dengan baik. Dan itu yang dikatakan etiket berbudi bahasa. Etiket itu berbudi bahasa. Kalau masuk rumah orang Melayu ni takkan akan suka. Tapi dia orang-orang yang maju ni mungkin dia tak payah dengan kasut. Kasut itu istimewa sekali, kasut dia lebih mahal daripada baju dia kan. So ini istilah-istilah dan keadaan sosial yang tak dapat kita elakkan, ya. Jadi bila kita lihat pasca kolonial, kita sebenarnya membincangkan negara yang telah bukan hanya telah merdeka tetapi negara yang telah menghayati sistem kolonial itu. Jadi sistem kolonial itu adalah mewakili peradaban Eropah. Itu sebabnya saya tak kuasa nak bincang peradaban yang besar-besar sangat, kerana yang kita lihat adalah peralihan dalam tiap waktu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial itu, peralihan makna peradaban, peralihan kandungan peradaban, peralihan praktik dan amalan peradaban. Jadi kalau saya nak cerita, banyak yang saya buat kajian, just for your information lah. Saya rasa tak ada lagi orang menulis tentang sejarah toilet di Malaysia. Kalau ada, saya sanggup jadi supervisor. Kenapa? Di sini perubahan yang paling besar sekali dalam masyarakat Melayu yang kita tak sebut malu perubahan-perubahan toilet ni. Saya buat research, saya tak mau tempat lah, tak mau sebut tempat, nanti orang yang berasal di sana kata primitif sangat dia kan. Tapi bila sampai ke sana, dia kata saya dah nak buang air kan, dia bagi saya cangkul, tu saya cakap. Ini tahun 80-an. Jadi apa maksudnya ini? Mengapa saya bagi contoh ini? Kerana saya rasa kita kena faham apa yang kita perolehi, yang diubah hidup kita oleh kolonialisme itu lah. Semua lapisan perubahan hidup kita. Sekarang tak terfikir. Tak tahulah, saya kalau pergi Sabah Sarawak dia lain cerita lah kan. Tak terfikir oleh saya pergi kampung ada bagi saya cangkul suruh nak buang air. Tak ada. Sekarang semua modal lapor kan. Jadi itu saja saya boleh buat kajian menunjukkan bagaimana dalam zaman pasca kolonial ini kita dah berubah cara hidup. Belum saya sebut bila orang Melayu mula pakai seluar. Ya. Dan juga banyaklah yang mengapa saya sebut contoh-contoh ini, kerana contoh ini hampir pada kita. Hampir pada kita, dan supaya kita boleh huraikan kepada mahasiswa
It's not out there. It's with you. You are walking with it. You are walking with the change. You are accepting it. You menerimanya, menggunanya, memakannya. Mana ada McDonald zaman saya dulu? Tak lama tu, 30 tahun lalu. Fast food. Orang pisang lah, apa lagi? Tapi sekarang fast food. Dalam McDonald ada nasi lemak, saya pun heran. Saya pun tak nak beli tu apa lah istimewanya lah. Nasi lemak McDonald kan. Saya tengok apa lagi yang RM2 tu. Saya jual kat warung. Dia punya rasa dia satu macam lain. Bila dah standardize rasa ni, masih dia sama, manis dia sama. Tapi kita nak beza masih manis itu lain ni. Itu sebabnya orang perempuan dia masak. Dia tabur je garam, dia tabur je gula. Dia tak ada kira, mesti satu cangca. Tak ada waktu nak mengira. Pegang, tabur. Jadi ini maksudnya apa? Mensistematiskan cara kita masak itu pun adalah dipengaruhi oleh ilmu kolonial. Ini kerana kita nak tentukan zatnya, kalorinya. Sudah kita lain tu. Tapi ini semua adalah akibat daripada penanaman ilmu kolonial yang mensistematiskan cara kita mengendalikan hidup, menjalankan research dan sebagainya. Itu yang sebabnya kategori pra-kolonial dan pasca-kolonial itu penting. Jangan lupa itu, kerana itu akan mempengaruhi cara kita berbincang mengenai satu tajuk yang kita nak bincang. Jadi topik kalau you saudara lihat senarai topik khusus penghayatan etika dan peradaban ini satu persatu punya aliran dia, pengenalan, penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian konsep etika dan peradaban secara bersendirian. Awak boleh huraikan, tak ada masalah. Saya pernah beri panduan bahawa konsep etika ni yang kita bincangkan dalam ini bukannya mengenai falsafah etika, tetapi mengenai idea dan amalan etika dan kita hayati yang bergerak dengan diri kita ini setiap hari, dan juga mengenai peradaban yang kita lalui di Malaysia ini yang telah berubah dari peradaban alam Melayu kepada peradaban Eropah. You bayangkan ini saja saya nak bagi ketua ini. Sejarah Asia Tenggara ini ialah sejarah Selat Melaka. Apa yang berlaku di Selat Melaka, apa yang terjadi di Selat Melaka, siapa yang menggunakan Selat Melaka, dan apa aktiviti di kiri dan kanan Selat Melaka, itulah yang membina peradaban kita. So, peradaban di alam Melayu ini ialah peradaban Selat Melaka. Itu pandangan saya. Jadi mana yang tak setuju tu, you nak kata Pulau Andaman ke, you nak kata Johor Johor Riau ke, itu pun. Tapi pada saya interestingly, mana pun you kaji, saya dah pergi ke Naval Academy di US dan juga Naval Academy di UK kerana kawan-kawan maktab tentera kan, jadi kawan saya banyak general dan admiral, saya ada peluang melawat dia. Semua mengajar sejarah Selat Melaka. Kenapa? Mengapakah Navy seluruh dunia ni mengajar Selat Melaka? Kerana Selat Melaka inilah penyambung antara timur dan barat. Di samping Silk Road, sambungan timur dan barat ni peradabannya lah melalui Selat Melaka. Jadi itu sebab saya katakan peradaban kita itu masih lagi ada tapak geofizikalnya, itu Selat Melaka. Kemudian kita lihat etika dalam pelbagai dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Kita selalu sebut etika ni masyarakat pelbagai, ada India, ada Melayu, Cina, Iban, Kadazan, masing-masing mempunyai peradaban, agama dan sebagainya. Itu memang benar. Tetapi apakah ianya pure Chinese civilization or Indian? No. It has been adapted, disesuaikan dengan keadaan dan juga geofizikal tempatan. Ya. Kita tahu di negeri China, negeri India ada winter, ada musim sejuk, ada salju. Ada salju kat Malaysia ni kecuali dalam fridge. So, jadi pada saya itu saja telah memberi tanda pada kita we have see differently these cultures. Kerana ia telah disesuaikan dalam keadaan geofizikal dulu sebelum disesuaikan oleh manusia dalam kehidupan seharian.
Begitu juga perlembagaan di Malaysia ini sebagai tapak integrasi dan wahana ini, iaitu setelah berlakunya kolonialisme, pemerintahan moden, apa dia perkara-perkara ataupun institusi yang dianggap moden itu? Perlembagaan. Kemudian akibatnya dari pembinaan masyarakat majmuk di Malaysia, kemudian pemantapan kesepaduan nasional, bagaimana perbezaan budaya tadi dapat dicari jalan tengah untuk membolehkan dia ada yang dikatakan asimilasi, ada yang dikatakan akomodasi, penerimaan, ada yang dikatakan akulturasi, dipinjam, ada amalgamasi yang telah dibentuk dan diterakinkan dan disatukan. Jadi jadi itu perlu kita faham. Kemudian jangan lupa dalam kegiatan kita ingin memisahkan peradaban ini, nampaknya peradaban ini terus dikait-kaitkan oleh ICT. Dan ICT ni, you tahulah, sekarang kita guna Zoom ni, dulu tak terbayang oleh saya masa saya buat ijazah dekat UM dulu, nak buat ni Skype pun tak ada kan. Jadi pada saya penting, ya? Dan akhir kali peranan dia mendukung tanggungjawab sosial. Kita kena ada tanggungjawab apa yang kita buat berasaskan etika dan ini sebenarnya peranan mendukung tanggungjawab sosialnya adalah etika terhadap amalan peradaban kita. Tapi sekali ialah bagaimana kita nak melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada di Malaysia. Dalam kata ringkas, bagaimana kita nak mengekalkan perpaduan yang ada di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.